اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. أما بعد قال شيخنا المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Sampai mana kita? Rasanya sampai sujud kan? Sampai sujud. Rasanya sampai sujud. Sampai habis iktidal. Kemudian kita sampai sujud. Ya mak dek. Baik. Rasanya dah sampai sujud. Jadi kita ulang balik. Sujud dua kali di atas sesuatu yang bukan benda yang ditanggungnya sekalipun bergerak benda itu dengan gerakannya serta bertongging. Okey. Jadi insya-Allah tuan kita masuk pada pembahasan kita mengenai rukun solat. Kita masuk lagi pembahasan kita kepada rukun solat. Kita masuk pada rukun yang ketujuh iaitu sujud. Jadi sujud dua kali di atas sesuatu yang bukan benda yang ditanggungnya. Maksudnya kita tak boleh sujud di atas suatu benda yang kita tanggung sekalipun bergerak benda itu dengan gerakannya. Maksudnya dia punya dhabit, dia benda yang kita tanggung ni ialah kalau kita bergerak, dia bergerak dengan kita. Tu maknanya. Okey. Jadi contohnya macam kalau orang perempuan, dia punya telekung lah, dia bergerak, telekung tu bergerak sekali. Kalau macam kita, serban kita, kalau kita bergerak, kita tak boleh. Kalau ada ekor serban tu panjang, bila kita sujud, bila kita nak sujud tu dia ada kita sujud atas ekor serban tersebut. Okey. Sama juga macam kain ni, bila kita kain ni, kita kibas ke depan kan. Kita kibas ke depan kain ni, kita sujud atas kain ni. Boleh tak boleh? Yang boleh ialah kalau benda tu bersama kita, tapi panjang sangat dia tu, kita bergerak dia pun tak bergerak. Itu boleh. Okey, ekor serban kita ni panjang betul. Katakanlah 3 meter. 3 meter panjang. 3 meter. Memang kita bergerak, kita bertongging ke apa semua, dia tak bergerak. Yang tu boleh. Okey? Baik. Rambut. Sama rambut. Rambut cumanya ialah kita kata sebahagian daripada dahi. Okey? Lepas tu dia sebut wajib meletakkan setengah dahinya secara terbuka dan sedikit kanan. Setengah. Okey? Macam mana kata setengah tu? Macam ni kira. Macam ni kira lagi. Masih kira. Sebahagian. Setengah tu dengan maksud sebahagian. Bukan dahi bagi dua dah. Okey. Sebahagian daripada dahi. Lepas tu kadang-kadang kita tengok Syekh pakai serban hampir nak masuk dahi, ada sikit lagi tu. Okey. Yang ni. Kira sah, tak ada masalah. Jadi tak perlu untuk seluruh dahi ni kan. Dahi ni tak perlu seluruh dahi ni tak perlu. Okey. Seluruh dahi ni tak perlu. Sebahagian saja. Sebahagian saja dah dikira sebagai sah. Baik. Dia sebut kat sini, dan wajib meletakkan setengah dahinya secara terbuka dan sedikit kanan. Dan wajib meletakkan dua lututnya dan dua batin tapak tangannya dan batin anak jari kakinya. Hari ini timbul persoalan. Hari itu ada di soal di sini, saya tak dapat jawab itu. Macam mana kalau kita sujud, kita letak tangan macam ni kan? Itu ada soalan. Saya ingat ni. Jadi tak ada masalah. Sebab ini pun sebahagian daripada sebahagian. Sebab dia kata ialah sebahagian daripada anak jari. Dalam kitab lain sebut sebahagian daripada. Tak tahulah dia sakit tangan ke apa kan. Kalau sakit tak ada masalah lah. Ni memang saja kan. Nak pumping macam Jet Li kan, macam okay, tak kisahlah. Jadi macam ni pun tak masalah. Okey, sebahagian. Sebab dia kata sebahagian daripada tapak tangan dan jari. Baik. Dan sunat diletakkan hujung hidungnya. Hidung sunat. Dan sunat mengucapkan subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Baik. Duduk antara dua sujud. Rukun yang ke-8, duduk antara dua sujud. Dan janganlah ia memperlamakan duduknya itu seperti mana ia tidak boleh memperlamakan pendiriannya ketika i'tidal. Sebab dua rukun ni kita panggil rukun yang pendek. Okey. Pendek itu jangka mana? Berapa lama dia boleh stay? Dia boleh stay kalau untuk i'tidal ialah kadar bacaan Fatihah. Kalau untuk duduk antara dua sujud, kadar bacaan tahiyat akhir. Okey, kadar bacaan tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tahiyyat akhir.
Okey. Jadi kadar tu je dia boleh. Stay lebih lama maka batal solat. Di sisi kita mazhab Syafi'i. Okey, di sisi kita mazhab Syafi'i. Sebab i'tidal dan juga duduk antara dua sujud ialah rukun yang pendek. Dan disunatkan pada duduk itu dan pada duduk tasyahud awal ialah beriftirash. Okey, kita dah duduk iftirash kan, duduk hampar. Iftirash ni hamparan. Okey, sambil ia meletakkan dua tapak tangannya hampir kepada dua lututnya, iaitu ini kita dah baca dah ni. Okey, seraya berkata Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Dan disunatkan lagi ia duduk istirahat sebelum ia bangkit berdiri. Okey, duduk istirahat, duduk berehat. Okey, itu kita dah sebut. Yang ke-9 tumakninah pada rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Yang ni dah khilaf pada ulama. Setengah ulama kata 13 rukun, setengah ulama kata 14. Dalam kitab ni tulis 14 sebab apa? Sebab dia letakkan asing tumakninah pada rukuk, i'tidal dan sujud dan duduk antara dua sujud itu adalah satu rukun yang asing. Setengah ulama pula sebab berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi tegur seorang sahabat dia solat laju kan, dia solat tak ada tumakninah. Maka Rasulullah kata suruh dia ulang solat. Dia ulang pun dia tak betul lagi. Maka Rasulullah kata bila kamu rukuk kamu kena i'tidal, bila kamu sujud kamu kena i'tidal. Bila kamu kena rukuk kamu kena tumakninah, bila i'tidal kena tumakninah, bila duduk, bila sujud kena tumakninah, bila duduk antara dua sujud kena tumakninah. Jadi ada hadis Nabi. Jadi berdasarkan itu setengah ulama memandang itu adalah satu rukun. Setengah ulama pula memandang itu adalah salah satu daripada sifat rukun tersebut sendiri. Sifat sahnya, syarat sah bagi sujud, syarat sah bagi rukuk, syarat sah bagi i'tidal, syarat sah bagi duduk antara dua sujud. Jadi di situ khilaf lah. Khilaf ulama lah. Okey, kenapa meletakkan ada rukun yang asingan ataupun dia dalam satu rukun tetapi dia adalah sifat bagi sahnya rukun tersebut. Itu yang beza dia. Jadi jangan gaduhlah dengan orang kan. Rukun solat apa? 13. Ish, tak cukup rukun hang ni. Kan, janganlah. Okay. Sebab ini pun 14 berdasarkan daripada ulama kita juga. Yang 13 pun ulama kita juga. Yang 17 pun ulama kita juga. Yang 18 pun ulama kita juga. Yang 20 pun ulama kita juga. 21, 22, 23 paling banyak. Dan setengah guru saya sebut sampai 60 lebih kan. Jadi semua tu ialah pada penafsiran terhadap daripada main dia 13 lah. Main dia daripada 13 rukun ni. Jadi tak perlu pening-pening lah. Setengah ulama kadang-kadang ada juga benda rukun-rukun yang dikhilafkan. Contohnya Imam Ghazali meletakkan rukun khusyuk dalam solat. Kan? Khusyuk tu wajib di sisi Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut wajib khusyuk. Tak khusyuk tak sah solat. Mampu kira kita kan. Berapa banyak orang yang sah solat ni sekarang ni. Tapi dia sebut oleh fuqaha, dia sebut bahawasanya khusyuk tu ialah pada sebahagian. Walaupun sesaat khusyuk pun dikira sah dah, tak ada masalah kan, dikira diterima. Tapi itu perbahasan lain lah, perbahasan tasawuf kita tak bincangkan kat sini kan. Jadi itu perbincangan yang dibincangkan oleh ulama sufi. Baik. Tasyahud akhir dan sekurang-kurangnya at-tahiyyat hingga akhir. Jadi tasyahud akhir, rukun yang ke-10 ialah tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir dan sekurang-kurangnya at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Itu bukan, itu ada beberapa riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tahiyat Nabi. Ada riwayat daripada Ibnu Umar, ada riwayat daripada Ibnu Abbas, ada riwayat daripada Umar Al-Khattab. Jadi mana-mana satu yang kita ambil, kita baca dalam kitab hadis, kita ambil mana-mana satu pun tak ada masalah. Yang macam yang kita baca ni pun ada riwayatnya, tak ada masalah lah. Okay. Kita nak baca salah satu yang ringkas pun ada. At-tahiyyatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ada ringkas. Okey, itu ada yang ringkas. Tapi yang kita baca ni pun tak ada masalah. Itu pun ada riwayatnya. Kalau tak salah saya riwayat Sayyidina Umar ataupun riwayat Ibnu Umar. Tak ingat radhiyallahu anhu. Baik. Jadi duduk tasyahud akhir bawah tu disebut. Okey, yang tasyahud akhir ni ialah bacaan. Bila kita sebut rukun bacaan, dia wajib dengar. Okey, wajib dengar pada diri kita. Dia tak boleh baca dalam hati. Seperti mana Fatihah tak boleh baca dalam hati, begitu juga rukun tasyahud akhir tak boleh baca dalam hati.
Seperti mana Fatihah kita kena baca dengan tajwid yang betul, seperti itu juga tasyahud akhir kita kena baca dengan tajwid yang betul. Sebab tu dalam kitab Safinatun Najah dia sebut bahawasanya dia sebut tentang tasydid yang perlu dijaga di dalam tahiyat akhir. Okey. Seperti mana kita kena jaga tasydid itu sebab dia dikira sebagai salah satu daripada huruf-huruf dalam Fatihah juga. Begitu juga dalam tahiyat akhir kita kena juga jaga tasydid tersebut. Tinggal maksudnya kita tinggal satu huruf daripada rukun. Jadi rukun tu tak sah. Okey. Sebab tu kena baca betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi itu rukunnya. Allahumma salli ala Muhammad rukun yang ke-11. Tapi yang tadi ialah rukun. Jadi setiap dia tu kita baca dengan tajwid yang betul. Dan kena dengar setiap huruf daripada tahiyat akhir tersebut. Sebab itu rukun. Yang ke-11 selawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir dan sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang. Okey, itu sekurang-kurang. Sebab ambil daripada Nabi SAW dan juga daripada hadis Nabi SAW. Bagi kita mazhab Syafi'i wajib. Okey, bagi kita mazhab Syafi'i wajib. Sebab itu kalau orang tanya apa hukum berselawat, ada 5 hukum selawat. Ada 4 hukum selawat. Di Islam ada 4 hukum. Okey, 4 hukum. Bagi kita lah, sebab apa? Bagi kita wajib berselawat kepada Nabi sehari 5 kali, iaitu pada tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir. Kita mazhab Syafi'i satu khususiat yang disebutkan oleh para ulama, even daripada ulama mazhab-mazhab lain pun dia sebut bahawasanya mazhab Syafi'i ini satu dia punya kelebihan dia, iaitu pada kewajipan pada selawat. Kita wajib selawat. Okey, wajib selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat pada akhirnya berselawat pada keluarga Nabi wa alihi Muhammad. Okey, wa alihi Muhammad. Jadi selawat Ibrahimiyah tu ialah sunat. Okey, selawat Ibrahimiyah tu sunat. Boleh tak baca selawat lain? Selawat lain tak boleh. Cuma tambahan dalam selawat Ibrahimiyah tu tak ada masalah. Dan selawat Ibrahimiyah pun yang mana-mana satu riwayat pun tak ada masalah. Sebab banyak juga riwayat. Okey, banyak juga riwayat selawat Ibrahimiyah ni. Yang kita baca tu salah satu riwayat, dan tu riwayat yang panjang lah. Okay, ada riwayat yang lain lagi. Tak ada masalah lah kalau kita belajar hadis, kita akan jumpa. Ataupun kita tuan boleh beli ada satu kitab keluaran Maulid Publishing. Dia terjemahkan karangan satu kitab karangan seorang ulama Syria, Al-Muhaddis Syekh Muhammad Syekh Abdullah Sirajuddin. Syekh Abdullah Sirajuddin, seorang muhaddis, ulama hadis yang hebat. Dan beliau ialah menantu rasanya ataupun anak murid lah kepada muhaddis kibar, muhaddisin Syam, iaitu Al-Muhaddis Akbar Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Syekh Badruddin Hasani. Syekh Badruddin Hasani ni subhanallah, kisah beliau masyhur. Bagaimana kisahnya, satu hari Syekh Badruddin Hasani ni beliau panggil anak murid dia, tanya kat anak murid dia, wahai anak murid, siapa yang boleh tolong aku kan? Aku ada kerja ni kan, ada hal ni nak minta tolong kamu, untuk kamu buat kan, minta khidmat lah. Jadi anak murid kata, nak minta tolong apa Syekh? Kan ni aku ada sejumlah duit kan, tolong bawa duit ni kepada rumah pelacuran yang ada di sana tu, dan tolong sedekahkan duit ni kepada mereka, kepada para pelacur tu, dan katakan pada mereka bahawasanya ini daripada Badruddin Hasani, dan Badruddin Hasani minta kamu semua untuk doakan dia semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa. Syekh Badruddin Hasani. Jadi anak murid beliau pun ulama juga lah, santizah lah. Kata ulama kan, takkan nak pergi rumah pelacuran. Kita nak lalu lorong Haji Taib pun dah masalah kan. Kalau ahli jemaah nampak Syekh buat apa kat situ kan, dah jadi fitnah. Jadi Syekh Badruddin Hasani kata, kalau kamu tak nak ni tak apa, aku pergi sendiri. Lagilah ni Syekh Kabir pula pergi kan, lagi masalah besar kan.
tak apalah kami buat kan. Jadi anak murid dia pun pergi, anak murid dia pun menyamar pakai topeng, pakai pergilah hantar ke rumah pelacuran tu. Hantar ni ada sumbangan hadiah daripada Syekh Badruddin Hasani. Badruddin Hasani bagi, dan Syekh Badruddin Hasani kata minta puan-puan semua untuk doakan dia, doakan Allah, semoga Allah Ta'ala ampunkan dia. Ni dakwah kan. Jadi besok pagi tu kuliah subuh, waktu subuh tu masjid yang Syekh Badruddin Hasani punya masjid tu penuh dengan para pelacur ni, dan mereka datang dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyhur kisah dia. Dan beliau adalah hadis terakhir yang membaca Sahih Bukhari kepada anak murid dia, dan anak murid dia salin seperti mana zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Okey. Jadi salah seorang anak murid dia ialah Syekh Abdullah Sirajuddin. Syekh Abdullah Sirajuddin ni menantu dia masih hidup zaman sekarang, Syekh Nuruddin Aidil, kan, al-muhaddis Syekh Nuruddin. Jadi Syekh Abdullah Sirajuddin Hasani, Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini ni dia ada karang satu kitab mengenai syarah selawat Ibrahimiyah. Dalam tu di mukadimah dia tu dia ada terangkanlah. Dia ada terangkan tentang kenapa selawat Ibrahimiyah ni macam mana dan hukum membaca selawat ni. Dan dia terangkanlah selawat dalam tu dia terangkan beberapa riwayat selawat Ibrahimiyah. Tuan-tuan boleh cek, ada dah Maulid Publishing dan terjemahkan kitab tersebut. Ustaz Lutfi Linggi dah terjemahkan kitab tersebut, boleh dibelilah. Maulid Publishing. Tak silap saya ada jual kat Sabah. Baik. Jadi selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Dalam Munyatul Musalli sebut wajib tasyahud akhir doa kepada umat Islam. Okey. Dalam Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Qatani sebut wajib dalam tahiyat akhir kita berdoa kepada umat Islam, dan juga disebut makruh di sisi kita untuk berselawat tanpa mengucapkan salam kepada Nabi. Sebab Allah Taala sebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kan, Allah Ta'ala kata berselawatlah kamu wasallim, dan ucapkanlah salam kepada Nabi alaihi taslimah. Jadi kita baca kat sini Allahumma salli ala Muhammad je kan. Kalau kita tengok Isra Ibrahimiyah pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tak ada salam kat situ. Jadi, adakah kita punya bacaan itu makruh? Adakah kita punya bacaan tahiyat akhir kita makruh? Jadi kita jawab, ulama jawab, sebenarnya kita dah bagi salam dah. Kita dah bagi salam kepada Nabi di awal. Kat mana? Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Jadi kita dah menghilangkan hukum makruh di situ. Okey? Jadi hukum makruh tu dah tak ada. Jadi kita dah ucap salam dahulu, kemudian barulah kita berselawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir. So selesai, tak ada masalah. Okay, boleh faham kan? Jadi boleh buat trik. Saya guru saya dululah buat tanya kan, adakah macam mana kita nak selawat ni kan? Kalau kita selawat tanpa salam makruh, tapi kita nak menambah tak boleh juga kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tambah sayyidina tak masalah lah. Tambah Allahumma salli wa sallim tu tak ada riwayat kan? Ulama tak ada yang membenarkan perkataan tersebut. Tapi tambah sayyidina tak ada masalah. Jadi macam mana? Sebab kita tak ada masalah, sebab kita dah baca salam di awal tahiyat tersebut. Okey, selesai. Yang ke-12 duduk bagi keduanya, iaitu tasyahud akhir dan selawat. Duduk dan sunat padanya tawarruk. Duduk tawarruk. Okey, tawarruk tu macam yang kita maklumlah. Masyhur yang telah kita pelajari. Dan disunatkan lagi meletakkan dua tangan ketika tasyahud hingga hampir kepada dua lututnya. Hal keadaan jarinya yang kiri memunjur dan jari kanan semuanya menggenggam kecuali telunjuk. Okay? Semuanya menggenggam kecuali telunjuk. Telunjuk ni dibiarkan depan. Okey. Dan disunatkan mengangkat jari telunjuk ketika menyebut illallah. Okey, asyhadu an la ilaha illa, bila illa tu angkat. Illallah. Okey. Dan angkat sampai habis dan mengekalkan pada kedudukan itu dan mengekalkannya telunjuk pada kedudukan itu, iaitu kedudukan angkat pada ketika illallah sampai habis, dan sunat memandang kepadanya. Ketika kita angkat tu maksudnya asyhadu an la ilaha illallah, angkat mula-mula mata kita tengok kepada tempat sujud, ketika mana illallah tengok ke jari.
Dan sunat kita mengekalkan pandangan dan juga jari tersebut sampailah lepas kita bagi salam. Bukan sampai fil alamin innaka hamidum majid tu. Tak ada. Okey, sunatnya ialah sampai habis. Sampai kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dan baru selesai. Kita yang biasanya apa? Fil alamin innaka hamidum majid. Kan? Itu biasalah. Dari mana tak tahulah belajar kan? Sebab tengok bang, 7 poin ni. Jadi sunatnya mengekalkan sampai habis solat. Sunatnya kekal sampai habis solat. Sebab apa? Lepas habis fil alamin innaka hamidum majid, kita pun sunat baca doa. Kat dalam ni dia tak sebut lah. Kat dalam ni dia tak sebut. Sunat kita baca doa. Okey, ketika fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anta fil alamin hamidum majid. Allahumma astagfirullah. Fil alamin innaka hamidum majid. Astagfirullah. Tapi ada lebih kurang 12 ke 13 doa yang warid daripada Rasulullah baca selepas lepas tahiyat. Okey, iaitu warid daripada Nabi SAW. Jadi kita nak tambah doa kita pun tak ada masalah. Kayak contoh doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min al-fitan, Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan, Allahumma inni a'udzubika min al-fitnatil masiihid dajjal. Itu ada kan? Allahumma apa? Bahal lupa lah kan. Antara doa yang saya sangat suka ialah Astagfirullah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu satu doa yang kita tinggal lah. Selain doa kita minta daripada jauh daripada Allah inni a'udzubika minal daripada fitnah dunia, daripada fitnah kubur dan juga fitnah dajjal. Kita doa juga Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami, hisablah aku dengan hisab yang mudah ketika pada hari kiamat kelak. Okey. Baik. Sunat memandang dah selesai. Rukun yang ke-13 ialah memberi salam dan sekurang-kurangnya assalamualaikum. Okey. Dan disunatkan memberi salam 2 kali bagi kita. Okey. Bagi kita sunat bagi salam 2 kali. Wajibnya ialah sekali dan menambah pada kedua-duanya warahmatullah. Dan disunatkan lagi berpaling ke kanan dan ke kiri pada keduanya. Kalau kita bagi salam sekali je tak payah balik ke mana-mana. Okey? Tak payah balik ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah selesai. Kan kita dah tak tahan nak ketuk sangat, kita dah tak tahan nak pergi assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu bangun tak payah. Tak sunat. Sunat bagi paling ke kanan dan ke kiri bila kita nak bagi salam 2 kali. Okey? Dan sunat ni di sisi kita lah. Sebab mazhab Maliki dia bagi salam hanya sekali. Okey? Mazhab Maliki bagi salam hanya sekali. Dan di sini dia tak tambah. Tapi disunatkan juga ketika bagi salam tu assalamualaikum warahmatullahi itu kita niat keluar dari waktu solat. Setengah ulama meletakkan dia sebagai rukun, niat keluar. Tapi jumhur ulama menyebut dia hanya sunat saja. Sebab apa? Sebab menjadi masyaqqah, menjadi kesusahan. Sebab kalau kita bagi salam tak niat keluar, batal solat. Okay? Tapi kalau kita sebelum bagi salam assalamualaikum tu kita dah niat keluar solat pun batal solat juga. Sebab tak bagi salam ni kan susah. Dia kena assalamualaikum, ketika assalamualaikum tu kita niat keluar solat. Jadi hukum dia sunat. Hukum dia sunat, tak wajib lah. Sebab ada setengah ulama kata wajib, tapi jumhur yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kata tak wajib. Okey? Jelas kan? Jelas. Baik. Jadi kita bagi salam wajibnya sekali, sunat 2 kali. Khilaf dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki bagi salam sekali saja. Sebab tu ada satu kisah Imam Az-Zuhri. Kisah ni famous lah, nak cerita tentang bagaimana kita ni kena terbuka lah kan? Bagaimana kita ni nak terbuka. Satu hari Imam Zuhri ni ulama besar Madinah kan, guru kepada Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Imam Malik ni pengasas mazhab Maliki lah kan, bukan pengasas lah, yang membentuk kan mazhab Maliki.
Jadi guru dia Imam Zuhri. Imam Zuhri ni ulama besar. Satu ketika mana dia solat di Mekah, dia nampak ada orang solat. Orang tu solat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Imam Zuhri dia ulama kan. Jadi tugas ulama ni kalau nampak bagi salam, di sisi dia salah lah. Sebab di sisi dia bagi salam sekali kan. Dia tanya orang tu, wahai Syekh, dari mana kau dapat benda ni kan? Bagi salam 2 kali ni. Jadi Syekh kata, diriwayatkan daripada sekian, hadasani an. Saya tak ingat daripada dua sahabat siapa, Ibnu Umar ke Ibnu Abbas, tak ingat, atau Ibnu Mas'ud kan, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata bagi salam 2 kali. Jadi Imam Zuhri ni ulama besar hadis. Jadi ulama pertama yang menulis dalam bidang hadis. Okey, kalau orang tanya siapa yang menulis pertama dalam bidang hadis, Imam Zuhri ialah orang yang pertama menulis dalam bidang hadis. Ulama besar, ulama hadis. Jadi Imam Zuhri kata, aku tak tahu apa hadis ni. Hak kawan ni pun alim lah kan, hak kawan ni pun alim. Dan hadis yang salam 2 kali ni lebih kuat daripada hadis yang salam sekali saja. Hadis salam sekali ni diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah. Tapi kata para ulama, hadis ni lebih kuat. Hadis ni lebih kuat, sebab tu Imam Syafi'i ambil. Tetapi hadis yang salam sekali ni hadis dhaif. Tapi kenapa Imam Malik ambil? Sebab dia ialah amalan ahli Madinah. Jadi amalan ahli Madinah. Jadi kata Imam Malik, orang Madinah lah orang yang terakhir nampak ibadah Nabi SAW. Jadi mereka lebih tahu ibadah Nabi kan Rasulullah nikah kat Madinah. Jadi diorang lebih tahu akan perihal Rasulullah. Dan kami tengok semua ulama Madinah semuanya salam sekali saja. Sebab tu dia ambil dia punya hujah tu walaupun hadis dhaif tapi menjadi dalil. Ini tambahan sikit lah, fawaid kan, tambahan untuk tuan-tuan lah. Walaupun tak ada perbahasan kita ni, kita nampak lah. Cuma ni kisah tadi, Imam Zuhri kata, aku tak pernah dengar apa hadis ni. Jadi, orang lelaki ni macam dia kata apa? Ini diriwayatkan dalam sahih, dalam syarah kepada Sunan Tirmizi. Kisah ni diriwayatkan oleh Qadi Ibn Arabi ketika mana beliau mensyarahkan dalam kitab beliau kepada Sunan Tirmizi. Kita tak ingat nama kitab tu. Tapi syarah Qadi Abu Bakar Ibn Arabi. Seorang fakih mazhab Maliki. Jadi dia kata, kau tahu ke semua hadis? Kan? Orang lelaki ni kata balik. Jawab balik. Dia tanya balik kepada Imam Zuhri, wahai Imam, kau tahu ke semua hadis? Imam Zuhri kata, aku tak tahu. Kau tahu 3/4 daripada hadis? Aku tak tahu. Kau tahu separuh daripada hadis? Aku tahu. Masukkan hadis aku ni kepada separuh yang kau tak tahu. Jadi Imam Zuhri pun dhahika kan. Dia pun dalam riwayat sebut, dia pun gelak, dia pun ketawa kan. Dia pun ketawa kepada orang lelaki ni kan. Maksudnya betul lah kan. Maksudnya ada benda yang kita tak tahu. Ada benda yang kita tak, boleh jadi kita tak tahu banyak benda. Dan para ulama sebahagian dia sebut, walaupun dia tak boleh jadi dalil lah kan, mungkin berkemungkinan hadis-hadis yang dikatakan hadis palsu, berkemungkinan lah. Kecuali memang ittifaq, ijma' ulama sebut dia itu palsu. Tapi ada hadis yang dikhilafkan ulama, dan ada hadis yang ulama tafaqquh, ulama tawakuf, ulama ulama berhenti daripada menghukumkan sesuatu hadis. Ulama kata aku tak tahu, aku tak jumpa. Sebab apa? Ulama kata boleh jadi hadis-hadis ni tak diriwayatkan, satu sebab ada masalah, sebab banyak hadis-hadis daripada ahli baik kan, ahli keluarga Nabi yang tak diriwayatkan sebab masalah zaman dahulu kan. Ini masalah besar lah, tak diriwayatkan. Yang kedua, disebabkan bila musnahnya perpustakaan umat Islam kan, ketika zaman kan kita ada perpustakaan Baitul Hikmah tu, Baitul Hikmah betul? Baitul Hikmah kan perpustakaan Khalifah Harun Ar-Rasyid tu, ketika mana tata serang dan buang kitab sampai hitam sungai kan, kita tak pernah hitam lah, kita coklat kan, dia tarik kan, ni hitam. Bayangkan Sungai Gelang tu hitam kan, Sungai Gelang tu hitam sebab tak buat buku. Jadi berapa banyak, boleh jadi beribu kitab hadis yang tergelam yang kita tak jumpa, mahfuz kan, banyak kitab yang kita tak jumpa. Jadi sebab tu ulama berhati-hati sebelum nak katakan hadis ni hadis palsu, hadis ni tak ada. Ulama berhati-hati, ulama kata aku tak tahu kan? Aku tak jumpa, aku belum jumpa. Dia tak kata hadis tu hadis palsu, walaupun isyarat lah, itu isyarat kepada hadis tu tak ada
Kan? Tapi nak kata maksudnya aku tak lupa. Tak ada kata ini palsu semua. Bila kita terus kata palsu, takut-takut boleh jadi memang itu hadis Nabi. Sebab itulah hadis dhaif pun ulama berhati-hati. Walaupun yang bersangkutan dhaif, ulama berhati-hati tak kata itu palsu dan tak terus buang sebab boleh jadi boleh tanggung itu hadis Nabi. Sebab kalau kita menafikan itu kalam Nabi, dosa besar. Boleh jatuh kafir. Menafikan itu adalah kalam Rasulullah. Kalau betul. Cuma kita ikut disiplin ilmu lah. Tak masuklah dalam perbincangan kita kan. Kita nak bincang masalah mereka. Cuma dia nak bagi tahu, bagi salam pertama tu wajib, bagi salam kedua tu sunat. Tapi kalau kita kentut kan, bagi salam pertama kita kentut. Kalau kita bagi salam kedua hukum dia haram. Okey, bagi salam kedua hukum dia haram tapi hukum dia tak batal. Ni pun satu masalah juga. Saya belajar dulu kata batal, sekejap kata batal tak batal. Tapi sebut dalam Kashful Lisan dia sebut tak batal. Dia sebut haram sebab meniru perbuatan orang yang solat. Tapi hukum dia tak batal lah. Solat yang kita solat tadi tu sebab kita dah selesai dengan salam yang pertama tadi. Tapi bagi salam kedua tu haram. Hukum dia tetap haram tapi hukum dia tak batal lah solat. Sebab ada setengah ustaz sebut hukum dia batal juga solat. Okay. Tapi sebut dalam kitab Kashful Lisan kata tak batal. Tapi hukum dia haram. Baik. Jelas Yang ke-14 tertib di antara rukun-rukunnya. Okey. Tertib di antara rukun-rukun. Rukun ni, tertib ni penting. Okey, tak boleh kena mendahulukan tertib tu apa? Tertib tu mendahulukan apa yang didahulukan, mengakhirkan apa yang diakhir. Okey, itu tertib. Jadi kena ikut tertib tersebut. Jadi kita ada berapa rukun ni ikut tertib seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun ni. Baik. Jikalau lupa seseorang yang sembahyang itu dan bukanlah dia di kalangan makmum dan dengan meninggalkan satu rukun ataupun syak ia pada meninggalkannya, hendaklah ia melakukan rukun itu sebelum ia melakukan rukun yang seumpamanya. Jika dia telah melakukan rukun seumpama itu, maka rukun yang seumpama itu dipadakan pada rukun yang tinggal itu dan ia wajib membuat rukun seumpama itu sekali lagi. Contoh macam ni. Okay. Contoh macam ni, kita tengah solat, kita tengah berdiri pada rakaat yang kedua. Okay, kita berdiri rakaat kedua. Kemudian kita syak ataupun kita ingat, tadi rakaat pertama aku tak rukuk. Okay. Ataupun kita syak, rakaat pertama tadi rukuk atau tak rukuk? Okay. Dua benda, dua masalah. Okay. Jadi dia kata kat sini, makmum dengan meninggalkan satu rukun ataupun syak ia pada meninggalkannya. Dan dia bukanlah daripada kalangan makmum. Kalau kita bukan makmum, ni masalah kalau kita solat seorang-seorang. Dan kita bukan di kalangan makmum, maksudnya kita imam lah ataupun kita solat seorang-seorang. Either way. Kalau makmum tak boleh, sebab kalau makmum kita wajib ikut imam. Wajib ikut imam. Tapi kalau kita ni bukan makmum, katalah solat seorang-seorang, kita syak, aku tadi rukuk tak rukuk rakaat pertama. Ataupun kita memang tahu, aku tak rukuk lah tadi. Ketika itu kita wajib rukuk. Terus rukuk untuk rakaat pertama tadi dan terus buat balik sunat, ikutlah tertib dia kan. Tidak kemudian baru bangun untuk rakaat kedua. Boleh? Faham? Buat balik rakaat, rukuk terus untuk rukuk yang tadi yang kita terlupa tadi. Kemudian i'tidal lalu. I'tidal, sujud dan baru bangun untuk rakaat kedua. Okey, kita kena ulang balik sebab apa? Sebab dia kena ikut tertib. Kan kita sebut tadi kan, kena ikut tertib sebab dia kena ikut tertib. Tapi kalaulah kita tengah rukuk, kita ingat, aku tadi tak rukuk. Ketika itu rukuk tu ganti balik rukuk yang pertama tadi dan kita terus solatlah, dan bangun yang kedua tu ialah bangun untuk rakaat kedua. Walaupun kita tadi rukuk, sebenarnya kita untuk rakaat kedua, tapi tak kira lah sebab tadi tak rukuk, jadi rukuk yang sekarang ni menggantikan rukuk yang tadi. Jadi kira dah jadi rakaat pertama balik. Boleh? Faham jelas? Jadi imam sama, kita kena buat balik sebab tadi kita memang lupa. Makmum pening lah sikit kan. Tapi biasanya kan, kalau makmum kita ramai kan, kalau kita lupa something, biasa makmum akan tegur. Ni makmum pun pening kepala kan. Makmum pun lupa, makmum pun tak tahulah kan. Biasa ngantuk ke kan. Tak tahulah macam mana kita nak tasbih masalah. Contoh kita solat ni lah, kita solat apa? Solat tahajud kan.
Qiyamul ramai kan, tentu ngantuk. Kan pukul 3 kita tadarus sampai pukul 12. Jadi ni nak masuk Ramadan jadi ngantuk. Jadi kita pun dengan imam-imam lupa nak rukuk, kita terus sujud. Kan tu ni. Ketika itu kita kena, imam kena buatlah dan makmum kena ikut. Makmum kena ikut. Okey, boleh. Cabangan far'un. Dan disunatkan masuk ke dalam satu sembahyang itu dalam keadaan dengan keadaan cergas dan lapang hati, dan ia mentadabbur bacaan dan segala zikir-zikir. Masuk dalam solat kena keadaan cergas dan juga lapang hati, jangan kelam kabut. Sebab tu jangan berlari-lari. Jangan berlari-lari. Kan? Jangan berlari-lari. Jangan kejar sebab nak kejar jemaah. Tapi jangan lambat-lambat juga. Kan? Jangan cepat. Tapi jangan berlari lah. Okay. Masuk dalam keadaan kita selesa. Masuk dalam keadaan cergas. Jangan masuk semput lah. Allah kan. Jangan. Okay. Masuk dalam keadaan tenang, lapang. Allah. Okey. Sebab itu sunat untuk kita makan sebelum kita bersolat. Okey. Kalau dah ada makanan, kan? Ni biasalah jadi kan. Kita ada majlis lepas maghrib kan. Bila dah ni dah masuk waktu. Tapi makanan dah ada ke depan, makan dulu. Ni masyayikh kita ajarkan, makan dulu. Makanan dah ada ke depan. Lepas tu solat lah. Tak boleh ni solat dulu, lagi dah lepas makan malas. Tu masalah. Kan. Sebab tu kita ni masalah kita solat. Kita solat umpama kita nak lepaskan beban. Kita solat untuk jumpa dengan Allah Taala. Itu masalah. Perspektif kita lah, kita punya view kita kita rasa berat solat. Sebab tu kita yelah, kena didik hati lah kan. Tapi makan tu sekali kita teringat. Sebab tu guru saya sebut, sebab kami biasanya lepas kami malam Jumaat di Punggol dulu, lepas solat Isyak akan ada jemaah. Biasanya ada jemaah, kadang-kadang tak ada lah. Jadi daripada dapur nak bawa ke surau tu jauh kan. Jadi kadang-kadang kita ni nak solat ke nak makan, nak solat ke nak makan kan. Berbelah hati. Jadi jangan tunggu je makan. Makan dulu baru kita pergi solat. Nak solat sunat kan, solat Isyak lah. Lepas Isyak tu ada jamuan. Jadi nak solat ke nak solat ke nak solat ke tak nak solat. Jangan berbelah hati tu, jangan berbelah lagi. Makan tu. Makan. Selesaikan urusan dunia kita. Jumpa Allah. Okey, baik. Dan disunatkan bagi orang yang hendak melakukan sembahyang itu menghadap ke arah seumpama satu dinding atau sesuatu yang ditegakkan di hadapannya atau membentang alas. Yang ini kita panggil sebagai sutra. Okey, sutra. Jadi sebab itulah kita sebut bahawasanya Nabi memang bawa kain kan. Ni kain atas. Kita panggil burdah kan. Burdah ataupun shawl ke apa-apa lah. Rasulullah memang bawa. Dan ada cara pemakaian Rasulullah lah. Macam mana kan. Saya pakai ni tak tahulah Allah. Tapi memang sunnah. Kita tengok para ulama pun memang pakai. Jadi kalau kita di kawasan lapang kan, sebab kita kena ada satu tanda supaya orang tahu, orang boleh lalu di hadapan kita. Macam ni tak ada masalah lah, sebab kita dah ada dah line ni kan. Ni so orang tahu orang boleh lalu sini. Janganlah orang lalu sini kita pun nak tahan juga kan. Campur kan kita pergi. Janganlah. Kan? Orang tu memang boleh lalu, tak dosa, tak masalah. Yang tak boleh lalu ialah kawasan kita, zone kita nak sujud tu. Sebab itulah sunnah untuk kita letakkan alas. Ataupun kalau kita di kawasan lapang, Rasulullah tu letak tongkat. Sebab sunnah juga Rasulullah pakai tongkat kan. Itu salah satu sunnah. Jadi pakai tongkat. Jangan ingat dah tua sangat ke kau ni kan, sakit tulang kan. Memang sunnah pakai. Saya ada tongkat kat rumah tu. Semua tak pakai lah kan. Letak tongkat atau letak something untuk ni. Ataupun kita senang kita solat di tiang. Di tiang, di dinding. Solat di hadapan. Sebab itulah sunnah untuk kita solat di hadapan. Ataupun solat di belakang-belakang dinding. Bukannya kita sembah tiang tu, di belakang tiang. Kan sembah tiang tak, sebab kita nak menghalang, supaya orang tahu kita tengah solat. Tak adalah orang tu tercari-cari mana, nak pusing jauh pula kan. Dia nak cross kita kan. Jadi ini sebab tu kita tengok orang, nak tengok orang pakih tak pakih lah. Solat kat mana. Cuma kalau tak ada ruang, itu dia selesa, itu lain cerita lah. Tapi letak something untuk bagi tahu, ini tempat aku nak solat, ini kawasan aku nak solat.
Okey, baik. Jadi solat kat dinding. Sebab itulah bagaimana saya ziarah ke Masjid Al-Azhar Al-Sharif di Mesir tu. Ustaz tu dia kata kan, jomlah kita solat kat sini kan. Kenapa? Sebab apa? Sini satu memang sunnah Nabi lah. Satu lagi memang ulama akan solat mengikut sunnah Nabi. Jadi ni tapak ada atap, ada kesan-kesan orang solat kan. Jadi kita solat ni moga-moga pandangan Allah Taala yang jatuh pada dia tu jatuh kepada kita kan, pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kalau solat dekat kampung-kampung kan, masjid-masjid kampung, surau-surau kampung tu dia punya feel lain macam. Saya suka solat masjid lama-lama kan. So masjid baru ni seronok jugaklah ikon. Kan. Itu lain lah sikit. Seronok. Dan kita azam min fadli rabbi kan, Tuhan bagi. Jadi kita syukurlah. Ya, kita habis kat sini bawah ni satu. Dan dimakruhkan bagi orang yang sembahyang itu berpaling muka dan memandang seumpama langit. Okey, makruh kan? Makruh. Kita tengah dengar bunyi bom kan, tengok. Kalau ada keperluan tak ada masalah kan. Tiba-tiba anak menangis ke kan, kita tengok, tak ada masalah. Tak batal, kita boleh tengok. Okey, tak ada masalah. Cuma makruh kalau tak ada apa-apa, kita dah tengok orang sebelah kan. Kan? Mana kawan aku ternampai ni kan? Tak makruh. Okey. Atau memandang langit kan, sebab apa? Sebenarnya kita mandang ke bawah. Tempat sujud. Dan meludah ke hadapan atau ke kanan. Sebab apa? Kalau kita nak ludah, kita ada kahak kan? Kita ada kahak atau ada makanan. Makruh ludah ke depan dengan ludah ke kanan. Sebab ada malaikat di kanan. Jadi ludah ke kiri kan? Tapi kita tak ada lah. Ni cerita kalau orang solat dekat kawasan lapar, kawasan dekat ni kan, jangan ludah kat masjid, haram juga. Okay? Ceritanya tengok ke tempat lah. Sebab itulah satu juga kegunaan penting ni. Kalau kita nak ludah, baik. Dan membuka kepala, makruh kita solat tak pakai kopiah. Okey, disebut kat sini makruh membuka kepala, maksudnya tak pakai kopiah. Kecuali lah kita sakit kepala kan, kepala kita berdarah ke, kepala kita ada apa-apalah. Jadi tak apalah, dimaafkan lah. Tak adalah makruh di situ. Tapi kalau kita saja tak tutup kepala, hukumnya makruh. Okey. Dan bahu, okey. Dan bahu lagi bersembahyang. Dan bahu maksudnya buka bahu ni. Sebab itulah masalah orang ihram kan. Orang ihram lepas dah tawaf tutup lah. Kan? Lepas dah tawaf tutup. Saya tak tahu kenapa. Saya memang tak tahu. Saya nak pakai sekarang ni okey sikit lah. Dulu saya nak pakai baju lengan pendek, saya rasa tak suka. Saya rasa macam membuka aurat lah. Kan? Padahal tak ada salah pun. Tapi kalau ikut kaul yang mutamad dalam mazhab, lah aurat lelaki sama dengan aurat perempuan, kecuali kita kepala je tak ni. Ni tak sebut dalam ni lah. Kan? Sebut dalam kitab besar. Sebut bahasanya aurat lelaki sama dengan aurat perempuan, cuma kita tak wajib tutup kepala je. Dan tangan kita tak wajib tutup semua. Itu je. Cumanya kitab-kitab mutaakhirin ni yang sebut bahasanya aurat lelaki ialah terpusat dalam itu. Tapi kaul yang utama dalam mazhab sebenarnya ialah seluruh badan sama macam perempuan. Kecuali kepala dan juga tangan. Itu pun makruh. Okey. Tapi saya pun tak pasti, saya pun tak tanya di masyayikh kenapa kitab-kitab yang mutamad sekarang tak sebut benda tu. Kalau kita tengok kitab besar-besar antaranya Mughni Muhtaj, dia sebut. Dia sebut. Sebab benda tu sebut oleh guru saya kan. Tapi saya tak jumpa kat mana. Bila saya cek-cek baru jumpa. Tapi tak tanyalah kenapa ulama sekarang kata antara pusat dan lutut. Ala kulli hal kita sebut bahasanya buka kepala dan buka bahu tu hukumnya makruh ketika solat. Lagi bersembahyang hal keadaan menahan membuang air. Kan kita tahan air tu kan. Kita nak buang air besar, air kecil ke, tahan kan. Jangan. Jadi solat kita tak khusyuk, kita tak tambah, kita jadi lagi sakit hati dengan imam kan. Imam pula baca panjang kan. Ya Allah, imam ni bodoh ke gambar panjang sangat ni solat. Kan? Kan kita sakit hati. Betul. Ataupun imam baca slow kan. Contohlah imam masjid kan, baca slow kan. Dia memang dia menghayati solat. Sebab tu kita buang selesaikan hajat kita. Dan bersembahyang di tanah perkuburan. Okey, maksudnya di tanah perkuburan tu sendiri. Okey, di kubur tu sendiri. Okey, itu makruh.
Kan hukum dia waktu. Ada pun solat kita memang kawasan surau masjid kita ni ada kawasan kubur, itu tak ada masalah. Okey, itu tak ada masalah. Okay. Sebab dan tak haram. Sebab ulama sebut antara dalil yang nak kata sebut tak haram sebab di Hijr Ismail terdapat beribu-ribu, at least pun berpuluh-puluh. Setengah riwayat guru saya sebut sampai beribu-ribu makam para nabi yang ada di Hijr Ismail. Dan ada riwayat sebut bahawasanya makam Nabi Ismail ada di situ. Okay. Jadinya kita lebih afdal solat dalam tu. Jadi nak kata bahawasanya tak haram lah solat di bagi sesetengah orang yang betulkan haram kan. Ya, tak haram. Disebut dalam kitab saya baru Tarikh wa Tarhib ataupun ada satu kitab hadis yang lain. Saya tak ingat saya baca hadis tu. Sebut ada lebih kurang 70 atau 80 kubur para anbiya di Hijr Ismail kan? Ataupun di sekeliling Kaabah. Jadi kita tak ada masalah pun pakai afdal kita solat kat situ kan. Jadi poin dia ialah pada kawasan lain lah. Pada kawasan lain hukum dia makruh. Sujud sahwi wallahu taala ala wa ala. Ada soalan ke tuan? Sepatutnya dia tahiyat akhir. Lepas tu dia jumpa, dia bangun, kopi bangun, makmum datang dia tahiyat akhir kan. Macam cakap subhanallah. Imam tu kena duduk ke ataupun dia Duduk. Dia kena duduk. Kalau dia tahu dia sedang menambah, dia kena terus duduk tadi. Tahu je dia menambah rukun, dia wajib duduk tanya. Terus kalau dia ingat je, kalau kita tertinggal pun sama juga. Kita terus balik duduk. Kalau kita selain ada ni? Ada ya? Jadi apabila itu datang dari Allah, kurang datang dari diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala terima saya dan tuan dan Allah Ta'ala terima pada saya. Dia rasanya bulan depan tak ada kot kan? Kita dah mula Ramadan dah. Jadi semoga puasa kita dan punya qiyam kita Allah Ta'ala terima lah tuan-tuan, insyaAllah. Jadi yang baik itu datang dari Allah, kurang datang dari diri saya sendiri. Moga Allah Ta'ala sampaikan saya ke tuan-tuan di dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Rabbana bi'anna asrafna wa inna asrafna ala Allah ashrafna. Fatub alaina taubah tarsid li kulli hawbah wasdulana al-awrati wa amin rawati. Waghfir li walidina rabbi wa mawludina wa ahli wa ikhwani wa sairi khillani wa kulli dhi mahabbah aw jirabna ashabah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' qadda majuda minna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahla bikulli su'li bil mustafa rasuli nahla bikulli su'li bil mustafa rasuli nahla bikulli su'li. صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عدد تشيس ربي والحمد لله في البدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسبيح كفارة سورة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.